Pada penghujung tahun 2019, dunia telah digemparkan dengan satu wabak penyakit baru yang dikenali sebagai COVID-19. Coronavirus adalah sejenis penyakit yang boleh menjangkiti saluran pernafasan. Coronavirus yang terbaru ini telah ditemui di China pada tahun 2019 yang dinamakan Novel Coronavirus 2019. Kita semua sedia maklum bahawa banyak salah tanggapan terhadap imunisasi dan juga vaksin yang telah diterbitkan seperti di blog, laman sesawang dan juga media sosial. Namun kebanyakannya tidak boleh disahkan dan agak provokatif. Gerakan anti-vaksin kini semakin menular dengan kemunculan artikel-artikel di portal berita, laman sosial dan juga laman-laman sawang. Masih ramai masyarakat yang percaya bahawa vaksinasi memudaratkan dan memilih untuk tidak mendapatkan suntikan vaksinasi. Ada juga masyarakat yang mendakwa vaksin adalah konspirasi Yahudi. Islam juga telah menggariskan daripada dahulu lagi bahawa mencegah itu lebih baik daripada merawat. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian bertujuan untuk mengenal pasti isu tentang golongan anti-vaksin ketika pandemik COVID-19. Seterusnya, menganalisis isu tentang golongan anti-vaksin ketika pandemik COVID-19 mengikut kaedah fikih Islam. Akhir sekali, memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa vaksin tidak berbahaya. Seterusnya adalah berkait dengan kajian literatur. Daripada sumber-sumber perpustakaan seperti artikel, jurnal, laman web, buku dan akhbar, kami mendapat pelbagai maklumat mengenai golongan anti-vaksin seperti mengapa golongan ini menolak dan tidak percaya akan vaksinasi. Jadi, dari hasil kajian, kami mendapati bahawa golongan ini mempunyai pemahaman mereka sendiri tentang vaksinasi, terdedah dengan informasi yang salah dari media sosial dan takut untuk mengambil risiko. Bukan itu saja, daripada kajian ini, kami juga menjumpai penyelesaian bagi isu ini mengikut kaedah fiqh seperti mencari maklumat tentang isi kandungan vaksinasi supaya kandungannya adalah tidak diragui dan halal. Selain itu, terdapat hadis-hadis yang menunjukkan hukum mengambil vaksin kerana berikhtiar untuk menyihatkan atau menjaga tubuh badan adalah sangat dituntut dalam Islam. Metodologi kajian yang digunakan kali ini adalah kaedah pendekatan kajian perpustakaan. Berdasarkan objektif kajian yang pertama, didapati bahawa golongan anti-vaksin tidak mahu mendapatkan vaksinasi kerana mereka berasa ragu-ragu dan was-was tentang kesahihan dan keselamatan vaksinasi tersebut. Ianya kerana kekurangan ilmu pengetahuan. Walaupun keputusan telah dikeluarkan secara sah oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, namun terdapat segelintir golongan anti-vaksin yang masih tidak percaya dan terdapat juga tuduhan yang berat dilemparkan terhadap para mufti. Seterusnya, berdasarkan objektif kajian yang ketiga ialah memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa vaksinasi tidak berbahaya. Ianya adalah suatu produk farmaseutical yang boleh merangsang sistem ketahanan badan manusia terhadap penyakit yang mahu dicegah. Berdasarkan kajian-kajian lama juga, ianya menunjukkan bahawa vaksinasi berjaya menurunkan peratusan jangkitan penyakit pada ketika itu. Majlis Fatwa Kebangsaan menggunakan prinsip Maqasid Al-Syariah dalam menjatuhkan keputusan tersebut. Dengan itu, eloklah masyarakat Islam patuh dan yakin dengan keputusan yang dibuat oleh pihak yang bertanggungjawab. Terdapat beberapa dalil yang menggalakkan vaksinasi dengan motif untuk mencegah kemudaratan seperti yang dianjurkan di dalam Islam. Seperti contoh Al-Baqarah 2.195 dan dalil hadis untuk mengambil langkah pencegahan, iaitu hadis Al-Bukhari 2008 nombor hadis 5769,1508. Seterusnya, penyelesaian mengikut kaedah fiqh yang pertama ialah dilarang membahayakan, dibahayakan dan bahaya harus dihilangkan. Penyelesaian mengikut kaedah fiqh yang seterusnya ialah sesuatu perkara itu boleh dilakukan jika mempunyai alasan yang kukuh dalam keadaan darurat dan sesuai dengan keadaan daruratnya. Akhir sekali, penularan COVID-19 telah mengajar kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah dengan pemahaman yang sebenar melalui rujukan ulama yang mempunyai ilmu yang benar. Sebagai kesimpulannya, penyakit merupakan satu tuntutan untuk kita mengubatinya. Oleh kerana itu, kita perlu
melakukan sesuatu tindakan pencegahan agar tidak terkena sebarang wabak atau penyakit apapun. Sebagai contoh, penyakit yang sedang menular sekarang ini di dunia yang telah membawa maut beribu manusia, iaitu penyakit berjangkit virus COVID-19. Disebabkan penyakit yang menular ini, kita semua digalakkan untuk mengambil vaksin suntikan COVID-19 agar tidak terkena daripada sebarang jangkitan virus tersebut. Ini adalah salah satu langkah yang harus dilakukan dan ia dianggap sebagai satu rawatan terhadap takdir Allah menggunakan takdirnya yang lain. Akhir kalam, kita sebagai umat Islam wajib menjaga badan kita dengan baik dan sentiasa kekal sihat agar kita dapat melakukan tugasan harian dengan baik dan dapat melakukan ibadah kepada Allah dengan lebih sempurna.